Alright guys, selepas beberapa minggu aku menggunakan Samsung tablet S7 Plus ni, pada mulanya aku ingatkan dia macam tablet biasa kan, sebab siapa je yang pedulikan pasal teknologi tablet ni kan. Tapi selepas aku buat macam-macam dekat tablet ni, kat sebuah tablet ni, wallah man, seriously tablet ni dekat depan aku ni memang power gila. Aku tak tipu, seriously power. Hey guys, Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Afiq. Sebelum tu aku nak beritahu dia harga untuk Samsung tablet S7 Plus ni, dia dijual dengan tanda harga RM4,599, yang which is RM4,600 tu memang agak mahal untuk sesebuah tablet. Dan kalau korang beli tablet ni just untuk nak tengok movie, tengok social media, aku rasa korang lupakan je, sebab tablet ni boleh buat lebih daripada tu. Sebelum aku cerita apa yang kemampuan tablet ni boleh buat, aku nak cerita dia punya design dia dulu. Apa dekat depan ni kan, asal tiba-tiba tablet ada keyboard pula ni kan. Lepas tu macam mana dia boleh berdiri ni. Ok, sebelum tu dia punya berat pada Samsung tablet S7 Plus ni, dia sekitar dalam 575 gram macam tu. Kalau kita comparekan pada dia punya abang itu Samsung tablet S6, dia dalam sekitar 420 gram. 575 gram tu adalah berat sesebuah tablet ni je tau, tak termasuk keyboard dengan magnetik belakang ni. Kalau kita combinekan semua dalam 600 atau 700 gram gitu, yang which aku rasa memang agak berat sikit lah bagi sesebuah tablet. Lepas tu kita ada dual stereo speaker, total semua ada 4 speaker, 2 kat bahagian tepi ni, 2 dekat bahagian tepi ni. Dan kemudian dia punya S Pen, dia masih lagi letakkan dekat bahagian belakang ni. Ok, dia adalah magnetik. Okay, magnetik sama macam Samsung tablet S6. Dan juga dekat bahagian belakang ni kita ada 2 tetapan kamera, kamera utama dan 1 kamera selfie. Yang bici bagi aku, kamera tu kalau tak ada tak apa, tapi kalau ada korang boleh guna. Ok, sekarang ni aku nak bercerita pasal dia punya skrin gedabak yang besar gila dekat depan ni, iaitu kita ada 12.4 inci. Dia juga menyokong untuk resolution 2K, lepas tu dia menyokong untuk refresh rate 120Hz, menyokong untuk HDR10+, dan juga dia menggunakan panel Super AMOLED. Ok, so dekat depan ni korang disajikan dengan skrin yang sangat-sangat powerful. Pada mulanya aku ingatkan 120Hz tu apa letak kat tablet kan, aku rasa 60Hz pun dah cukup. Tapi selepas aku buat macam-macam dekat tablet ni, 120Hz tu macam totally smooth. Memang patut ada pada sesebuah tablet. Dan kan macam masa untuk skrin Super AMOLED dengan 2K resolution ni, aku tak nampak lagi ada pixelated dekat skrin ni. Dan Super AMOLED ni kalau korang tengok movie, tengok YouTube dengan 2K resolution, memang cun je. Super AMOLED, banyak kali aku cakap dah, Super AMOLED memang the best screen ever. Dia punya viewing angle dia memang sangat baik, dan juga kalau korang gunakan tablet ni dekat bawah cahaya matahari yang terik, dia boleh memaparkan konten dengan jelas tanpa sebarang masalah. Dan sepanjang aku menggunakan tablet ni untuk edit gambar, iaitu aku menggunakan Lightroom, memang skrin yang dipaparkan ni memang sangat baik. Dan kalau korang tak suka yang vivid color pop yang ada pada Samsung tablet S7 Plus ni, korang boleh tukarkan dia kepada natural untuk korang mendapatkan color yang lebih accurate. Tapi sebenarnya kalau korang tukarkan kepada natural look, dia sebenarnya mimik kepada IPS LCD. Yang bila aku try buat editing dekat tablet ni, aku nampak dia macam putih tu nampak sedikit kekuningan sikit. So aku prefer korang edit gambar dalam vivid color. Untuk dia punya spesifikasi tablet ni, dia didatangkan dengan Snapdragon 865 Plus. Lepas tu kita ada 6GB RAM, dan juga dia dimuatkan dengan bateri 10,090 mAh, yang sangat besar untuk sesebuah tablet ni. Lepas tu juga dia menyokong untuk fast charging setinggi 45W. Aku sangat enjoy dia punya performance sebab dia pakai Snapdragon 865 Plus. Cuma kalau dia dimuatkan dengan chip Exynos, aku rasa mungkin akan ada masalah sikit pada tablet ni. Cuma yang tak bestnya, SOT ataupun screen on time pada tablet ni dapat bertahan dalam sekitar 7 jam saja. Kalau kita comparekan pada abang dia, iaitu Samsung Tab S6, dia dapat bertahan sehingga 13 jam tau. Aku suspect mungkin atas salah satu faktor dia adalah dia punya refresh rate yang tinggi, iaitu 120Hz. Dan juga aku try untuk jadikan dia standard, iaitu 60Hz. Dia dapat bertahan just tambah sekitar dalam 2 jam je. So total dalam 7 campur 2 dalam 9 jam. Tapi S6 still menang lagi. Dalam kotak 45W charging tu Samsung tak bekalkan, Samsung just bekalkan 15W sahaja. Dan untuk pengecasan penuh daripada 0 ke 100%, aku tak dapat beritahu korang sebab Samsung masa bagi loan unit ni, kita orang tak dapat
semua satu set tu, kita orang just dapat keyboard dengan tablet ni je. Tapi aku dah try dengan fast charging 18 watt. So daripada 0 ke 100% aku dapat dalam sekitar 2 jam something lah kat situ. Which is aku rasa still laju lagi sebab dalam ni kita ada 10,000 berapa tadi? 10,090 mAh yang sangat-sangat besar. Untuk 2 jam something untuk full tu memang sangat laju lah. Macam mana dengan performance kalau korang beli tablet ni semata-mata untuk main game? Aku rasa tak ada masalah. Kita ada skrin 120Hz, Snapdragon 865 Plus, RAM yang agak besar iaitu 6GB. So aku rasa kalau korang main game apa saja macam Call of Duty, Hawkeye Impact, memang smooth je. Memang experience korang main game dekat tablet ni best gila. Dia seumpama kalau korang main game yang dekat gaming phone tapi dalam bentuk yang besar. Sebab spek dia ni seumpama macam gaming phone tau. And kalau korang menggunakan tablet ni untuk buat kerja ataupun buat multitask, pada tablet ni dia ada menyokong untuk Samsung DeX yang seumpama macam mini laptop yang korang boleh gunakan keyboard dengan mousepad dia 100% berjalan tanpa sebarang masalah. Dan juga untuk keyboard yang baru ni yang disertakan sekali pada Samsung tablet S7 Plus ni lebih baik kalau kita nak comparekan yang ada pada keyboard tablet tahun lepas iaitu Samsung S6. Yang S6 tu dia punya keyboard memang banyak gila orang komen negatif. Dia punya magnetic tak berapa lekat dekat belakang ni. Yang ni Samsung dah settlekan semua. Dia punya magnetic dekat belakang ni memang sangat kuat. Tak ada lagi bila korang buka dia macam tepat, dia macam terkepak. So kat sini memang tahan dah. Dan lagi apa yang best pasal Samsung tablet S7 Plus ni adalah dia punya S Pen, S Pencil. Okay, kalau kita comparekan dengan Samsung tablet S6 yang sebelum ni, dia punya latency memang agak tinggi juga. Yang ni dia dah dikurangkan setinggi 9 millisecond, iaitu sama dengan pada Samsung Note 20 Ultra 5G. So mana-mana budak design yang nak melukis, nak buat something ataupun buat catatan nota dekat tablet ni, dia macam sama je kalau korang guna pen biasa dekat atas kertas. Memang almost no delay, memang tak nampak langsung dengan mata kasar. Dan dari segi design dia punya S Pen ni pun dah ditambah baik. Kalau sebelum ni dia punya design agak sedikit flat, so yang ni dia seumpama macam sebuah pen yang bila korang pegang memang amat selesa. Dan satu, bila korang melukis ataupun menulis something, dia punya palm reaction ni, iaitu bila kita tekan macam ni, kita tulis, biasa kan bila palm yang tak elok dia akan tersentuh-sentuh kan. Okay, pada Samsung tablet S7 Plus ni dia boleh detect benda tu memang berfungsi sangat baik. Oh guys, satu lagi yang aku terlupa, dia punya speaker ni, ramai orang cakap dia punya speaker ni lagi better daripada iPad Pro. Tapi lepas aku dengar dia punya speaker yang tune by AKG ni okey je, cuma dia tak boleh setanding daripada Huawei MatePad, iaitu dia tune by Harman Kardon. Yang itu lagi dia punya lunak speaker tu lagi best kalau dikomparekan pada Samsung tablet S7 Plus ni. Tapi pengalaman bila korang menggunakan quad speaker, kalau korang tengok YouTube, tengok movie, memang shock gila. Aku ada layan movie dekat Netflix tu, bila dia turn on surrounding audio tu, boleh dengar sebiji dia berjalan. Macam dekat wayang tau. Okay guys, so dekat tablet ni macam cakap tadi, kita ada dua tetapan kamera utama dekat bahagian belakang dan satu kamera selfie dekat bahagian depan. Kamera selfie dia, kejap lagi aku akan tunjukkan dia punya kualiti dia. Untuk dia punya kualiti main kamera yang ada pada Samsung tablet S7 Plus ni, aku boleh cakapkan memang not bad, memang sangat baik. Walaupun aku rasa memang agak kurang berguna jugalah dia letakkan kamera yang powerful pada sesebuah tablet. Yalah, sebab siapa je ambil gambar menggunakan tablet. Tapi kalau korang nak guna, dia ada dekat tablet ni. Okey, untuk main kamera dia kita ada 13 megapixel f2.0 dan yang kedua kita ada ultra wide lens iaitu 5 megapixel f2.2 dan untuk selfie pula dia dimuatkan dengan 8 megapixel f2.0. Okey, macam mana pula dia punya prestasi kamera depan ni dengan mikrofon kalau korang buat video call ke? Okey, pada personal preference aku, kalau kita buat video call dekat laptop, dekat mana-mana laptop gaming ke laptop yang mahal, aku nampak dia punya kamera tu tak adalah powerful sangat. Tapi kalau nak dikomparekan dengan tablet ni, bila korang buat video call dengan sound recording, dia punya mikrofon dia memang sangat best, memang sangat premium apa yang dimuatkan, dan dia punya kamera selfie dia pun memang sangat cantik. Okay guys, so ini merupakan contoh rakaman untuk dia punya kamera selfie ni lah, dengan dia punya mat sekali. Kau tengok belakang tu ada bow sekali, memang agak luas je dia punya kamera ni, memang agak luas juga. So kat sini korang boleh dengar lah contoh mikrofon yang dirasakan. Apa yang aku nampak kan, apa yang aku dengar, dia punya mikrofon dia memang agak premium kat lah. Kalau kita comparekan dengan laptop biasa, mostly laptop sekarang dia provide mikrofon dia macam kadang-kadang macam bunyi, entahlah, aku rasa macam tak patut dengan harga laptop yang mahal tu. Okay, so yang ni macam mana tablet ni, okay ke tak?
So secara conclusion ya, adakah korang patut beli untuk Samsung tablet S7 Plus ni? Walaupun dia dijual dengan tanda harga 4,600 yang sangat-sangat mahal untuk sebuah tablet, aku jamin korang akan seriously puas hati. Dan mana-mana korang yang tak berapa suka kan pada iPadOS kan, iPadOS yang korang nak guna tablet, tapi yang ada kat market sekarang ni yang mostly yang dominate adalah iPad. Dan untuk tablet juga tak berapa banyak. Aku boleh suggestkan korang cuba try untuk Samsung tablet ni. Aku boleh jamin korang akan puas hati dengan apa feature yang ditawarkan, sebab korang akan bayar apa yang korang akan dapat pada sebuah tablet ni tau. Korang akan dapat skrin yang cantik, speaker yang agak best, build quality yang agak premium. Aku boleh jamin korang memang agak premium. Dia punya S Pen mampu setanding dengan iPad, iaitu almost zero latency tau. Dan juga tablet ni kalau kita nak bawa ke mana-mana memang agak ringan kalau nak dikomparekan dengan sebuah laptop yang agak bulky, tebal. Kau kena masuk bag. Yang ni korang boleh pegang sebelah tangan je. Okay guys, so itu je pendapat aku tentang tablet terbaru pada Samsung, iaitu Samsung tablet S7 Plus. Dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan kalau korang rasa kalau korang nak beli tablet ni, aku ada sediakan link, produk link dekat bawah ni, so korang boleh klik je kat situ. Macam biasa guys, aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang, dan bye bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana, tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.